Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati dan dimuliakan Tuan Nazir, Timbalan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya ahli jawatan kuasa Masjid Inayatul Rahman, Kampung Batu Lau, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama mengerjakan salat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insyaallah lapangan waktu antara maghrib dan isya ini seperti mana yang telah dijadualkan, kita akan sambung pengajian kita, pengajian kali kedua seingat saya, dalam kitab Faraid, atau dalam bahasa mudah difahami, kitab pusaka menurut perspektif Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang lepas kita dah bincangkan tentang pendahuluan, muqaddimah. Kita belum masuk lagi dalam kitab yang akan kita kongsikan, sama-sama kita pelajari. Dan mungkin sebelum ini ada pengajian tentang faraid di sini. Dan kalau ada, insya-Allah kita sama-sama ulang kaji semula. Dan insya-Allah sekiranya tiada, sama-sama kita belajar. Walaupun pada asasnya hukum mempelajari faraid ini adalah fardu kifayah. Seorang buat, yang lain tak payah. Itu bahasa mudah. Maknanya sebahagian orang tahu, belajar, menguasai, maka gugur kewajipan kepada ahli qaryah yang lain. Akan tetapi secara logiknya, kita semua pasti akan terlibat dengan faraid. Kerana apa? Kerana kita ada mak, kita ada ayah, kita ada saudara, kita ada isteri, mana yang dah berkahwin, kita ada anak. Dan kesemua ini secara tak langsung akan melibatkan kita dalam urusan faraid. Imam Nawawi ada menyebutkan dalam kitabnya Minhaj At-Talibin, pengurusan harta peninggalan si mati dimulakan dengan membiayai kelengkapan dan pengurusan jenazahnya, kemudian diselesaikan hutang-hutangnya, kemudian dipenuhi wasiatnya, kemudian barulah diberikan baki harta tersebut secara faraid kepada waris-waris yang berhak. Dalam arti kata lain, keempat-empat urusan ini menjadi satu kewajipan ke atas waris si mati. Dengan pengurusan jenazahnya, mandikan, kafan, ke bumi, solatkan. Kemudian dengan urusan hutangnya, sama ada dia ada berhutang dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun dengan manusia. Aku contoh hutang dengan Allah seperti contoh seseorang bernazar. Kalau anak aku lulus peperiksaan, aku nak nazar sembelih lembu seekor, nak bagi orang kampung makan. Belum sempat nak laksanakan, meninggal dunia. Maka itu juga termasuk dalam hutang
seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala hutang dengan manusia, seperti yang semua sudah maklum, muamalat kita, jual beli kita, hutang, sewa, gadaian dan sebagainya. Dan perkara ketiga, hendaklah dilunaskan terlebih dahulu urusan wasiat si mati. Wasiat ini secara ringkasnya dilaksanakan selepas kematian, tetapi diucapkan, dilafazkan berlakunya wasiat semasa hidup. Dan ada beberapa syarat yang ulama meletakkan tentang perkara wasiat, antaranya tidak boleh melebihi 1/3 daripada peninggalan harta si mati. Dan antara wasiat, syarat-syarat yang lain, tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Di kalangan lelaki ada 15 orang, manakala di kalangan perempuan ada 10 orang. Jadi kita akan masuk dalam bab ashabul furud. Kemudian ahli waris yang bukan ashabul furud. Dan sekiranya berkumpul di kalangan muslimin dan juga muslimat di kalangan waris ini tadi 10 perempuan, 15 lelaki, maka hanya 5 orang sahaja yang berhak, manakala yang lain menjadi mahjub ataupun terhalang. Siapa yang 5 ini? Yang pertama, ayah si mati. Yang kedua, ibu si mati. Yang ketiga, pasangan si mati. Kalau yang meninggal lelaki, maka isterinya dapat. Kalau yang meninggal perempuan, maka suaminya dapat. Kalau meninggal suami lelaki, isterinya ada 2 ataupun 3 ataupun 4, maka kesemuanya akan dapat bahagian dengan sama rata mengikut kadar ashabul furud yang ditentukan oleh Allah. Kemudian yang keempat, anak lelaki. Dan yang kelima, anak perempuan, dengan nisbah 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. 4 perkara ini wajib mesti dilakukan oleh waris. Dalam perkara pertama, tentang pengurusan jenazah. Setahu saya, sepanjang hidup saya tidak pernah berlaku kesepakatan di antara waris. Seperti contoh, Imam, Ustaz, saya tak nak arwah ayah saya ni dikebumikan. Kami dah sepakat, antara adik-beradik, antara anak-anak semua dah sepakat, kami nak jenazah arwah ayah kami dibakar, contoh. Tak berlaku. Sebab apa? Sebab orang faham. Sebab kita faham, kita maklum tentang kaifiat pengurusan jenazah. Mesti dikebumikan, mesti dikafankan. Tak boleh kata, Ustaz, kami dah sepakat adik-beradik semua, anak-anak, kami tak nak arwah ayah dikafankan dengan kain kafan. Kami nak dia dikafankan dengan plastik ataupun kotak. Supaya apa? Supaya bila di dalam kubur nanti, ulat-ulat, serangga-serangga tak boleh masuk. Contoh. Tak berlaku. Kerana apa? Kerana orang faham. Orang faham tentang syariat. Orang faham tentang apa yang wajib dilakukan ke atas jenazah. Akan tetapi dalam bab faraid, kenapa berlaku kesepakatan? Kenapa berlaku penolakan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah? Yang mana sebelum ini kita dah bincangkan hukum membahagikan harta pusaka menggunakan kaedah faraid adalah wajib. Kenapa ada timbul keadaan kami adik-beradik semua sepakat, semua harta ni kami nak bagi ikut apa yang kami muafakat. Sedangkan keempat-empat perkara ini wajib dilakukan oleh waris mengikut kaedah dan juga syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Fatwa Asy-Syabaqah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Syekh Dr. Abdullah Balfaqih telah mengatakan
bahawasanya boleh sekiranya waris-waris mahu muafakat harta-harta peninggalan si mati ini dibahagikan mengikut kesepakatan. Sama ada nak bahagi sama rata ataupun terpulang. Anak pertama kata, saya nak ambil sikit je, selebihnya terpulang kat orang, nak bagi siapa. Boleh sekiranya menepati 3 syarat. Syarat yang pertama, hendaklah di kalangan ahli waris semuanya yang berakal dan baligh. Manakala syarat yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, hendaklah tahu dahulu berapa bahagian setiap waris pembahagian faraid. Maksudnya apa? Maksudnya setiap waris ini tahu berapa kadar yang sepatutnya mereka dapat mengikut kaedah faraid. Syarat yang ketiga, hendaklah ada kerelaan di kalangan semua ahli waris. Tapi apa yang berlaku kebanyakan dalam masyarakat kita, ada yang terus melampaui pensyariatan tentang faraid. Ada yang tak tentukan faraid terlebih dahulu, terus bahagi ikut muafakat. Dalam kaedah ini kita akan jumpa nanti satu bab. Nama babnya adalah takharruj, keluar. Takharruj ini maksudnya keluar. Tidak akan berlaku perbuatan keluar sekiranya tidak ada perbuatan masuk sebelumnya. Contoh, saya katakan saya keluar dari masjid, bermakna sebelum tu saya masuk masjid. Tak akan berlaku saya kat luar masjid, tiba-tiba saya kata saya kat keluar masjid, saya keluar dari masjid, tapi saya tak masuk masjid. Logik macam tu. Itu yang dikatakan kaedah takharruj, keluar. Keluar daripada mana? Keluar daripada penentuan faraid terlebih dahulu. Hendaklah ditentukan dahulu berapa kadar suami, berapa kadar ayah, berapa kadar ibu, berapa kadar anak-anak. Kemudian sekiranya ada yang ingin menghibahkan, menginfakkan bahagian dia kepada yang lain, tak ada masalah. Dengan syarat tadi, dia tahu dulu bahagian dia berapa. Dia tahu dulu jatah ataupun pecahan yang dia dapat berapa. Dan syarat yang ketiga, kenalah kerelaan hati dia, bukan paksaan. Dan tak boleh ungkit-ungkit. 5 tahun, 10 tahun akan datang, kau ni dek, dulu aku bagi bahagian aku kat kau, sekarang hari ni kau buat aku macam ni. Mengungkit. Ini 3 syarat yang ditetapkan dalam fatwa Asy-Syabaqah Al-Islamiyah. Sekiranya hendak muafakat. Dalam arti kata lain, faraid ini bukan pilihan. Bukan pilihan yang kita letakkan di belakang. Akan tetapi ia adalah perkara yang utama yang terlebih dahulu diuruskan dalam soal harta peninggalan si mati. Dan dalam Islam juga mensarankan supaya kita mensegerakan urusan faraid. Jangan sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun baru nak bincangkan, baru nak tetapkan. Dan ramai juga yang salah faham yang dikatakan menentukan faraid ini mesti kena kumpulkan geran tanah, geran rumah, geran kereta. Itu bukan penentuan faraid, tetapi itu pembahagian faraid. Yang dikatakan perlu disegerakan selepas kematian adalah penentuan faraid. Saya boleh katakan, kalau kita hendak menentukan faraid bagi waris-waris si mati, lebih kurang dalam 10 minit sahaja masa diambil. Senaraikan siapa waris yang tinggal, tentukan ayah berapa, ibu berapa, suami berapa, anak berapa,
Berapa orang anak, lelaki dapat berapa, perempuan dapat berapa. 10 minit tak sampai. Selepas daripada itu barulah proses pembahagian. Yang itu terpulang. Yang dituntut dalam Islam adalah segerakan urusan penentuan faraid. Sebab apa? Antara hikmahnya supaya mengelakkan berlakunya kematian ahli waris sebelum penentuan. Kita baru lepas krisis COVID-19. Ada di kalangan keluarga yang paginya meninggal ayah, petang meninggal anak pula, esoknya meninggal ibu pula. Apabila berlakunya kelewatan penangguhan urusan penentuan faraid, maka akan berlaku kesulitan. Dia akan jadi bertingkat-tingkat penentuan. Kerana itu dalam Islam disarankan supaya disegerakan urusan penentuan faraid. Adapun dalam urusan pembahagian, jadi kita masuk dalam urusan, orang kata undang-undang dalam Malaysia. Sekiranya harta ataupun nilai yang ditinggalkan oleh waris kurang daripada 600,000, yang mana nilai tersebut hanyalah aset tidak alih. Aset ada dua, satu aset alih dan juga satu lagi aset tidak alih. Aset alih ini contoh duit dalam bank, simpanan. Manakala aset yang tidak alih seperti contoh tanah, rumah. Bagi nilaian 600,000 ke bawah, nilaian bagi harta yang alih seperti duit dalam akaun, boleh berurusan di amanah raya. Bagi nilai yang lebih daripada 600,000, bagi aset yang alih kurang daripada 2 juta, maka urusan tersebut boleh dilakukan di unit pusaka, di bahagian pusaka di pejabat daerah. Ini sama ada harta alih ataupun harta tidak alih, kurang daripada 2 juta. Manakala aset yang lebih nilainya 2 juta, sama ada harta alih ataupun tidak alih, maka perlu buat urusan di mahkamah tinggi. Yang ini sulit, susah, pengurusannya agak panjang dan ada syarat-syaratnya, kena ada penjamin dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, ketiga-tiga urusan ini biasanya boleh dilakukan dalam tempoh 6 bulan sehingga setahun. Bergantung kepada komitmen kita waris berurusan dengan pihak-pihak ini. Kalau kita dapat segera uruskan, insya-Allah selesainya pun cepat. Tapi kalau bertangguh, itu yang sampai bertahun-tahun baru selesai. Yang itu urusan pembahagian. Yang dituntut dalam agama adalah urusan penentuan. Segerakan. Berlaku sahaja kematian, kita tolak ke tepi fahaman ataupun mentaliti masyarakat kita. Mungkin tuan-tuan sedia maklum, akan ada yang cakap kubur arwah ayah masih merah, kau dah sibuk nak cerita tentang harta. Kubur arwah mak masih merah, kau dah mula nak cerita tentang harta. Itu yang kesilapan dalam kefahaman kita. Sedangkan dalam agama, dalam Islam, dituntut untuk kita segerakan urusan penentuan faraid. Muslimin yang dirahmati Allah, buku yang kita akan bincangkan insya-Allah, tajuk buku tersebut adalah Pusaka dalam Perspektif Islam. Buku ini dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi bin Abdul Aziz. Beliau merupakan senior saya waktu saya belajar di Azhar dulu. Saya sampai di Azhar tahun pertama, ketika itu beliau sedang di tahun tak pasti, tapi sedang ambil master. Dan buku ini juga dicetak di bawah Kebenaran Persatuan Melayu Republik Arab Mesir. Kalau ada di kalangan tuan-tuan yang anak-anak belajar mungkin tahu, dalam bahasa singkatannya Pemeram. Satu persatuan anak Melayu
di Mesir yang mengumpulkan, sama ada negeri Selangor ke, negeri Pahang ke, semua bernaung di bawah satu persatuan. Dan ketika di sana kami kalau nak buat buku, kena ada penilaian, kena ada semakan dari persatuan. Dan orang yang menyemak ataupun menilai sesuatu buku itu sebelum diterbitkan bukan biasa-biasa. Dan salah seorangnya dalam buku ini tertulis, ketika ini Presiden pemerang adalah Ustaz Hairul Nizam bin Mat Husin. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang kenal, yang sekarang ini merupakan seorang Syekh Ruwaq Jawi, Kahirah. Dan beliau sekarang giat menjalankan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah di IKIM ada, kemudian di jabatan-jabatan. Jadi nak mengeluarkan satu buku ni bukan mudah. Dan kalau tuan-tuan tanya saya, kat mana nak dapat buku ni, memang tak adalah di Malaysia. Tapi tuan-tuan boleh cari buku faraid ataupun pusaka di mana-mana kedai buku. Yang pada saya, bab-bab yang ada dalam buku tersebut tidak jauh lari daripada bab dalam buku ini. Dalam buku ini ada 24 bab, dan kita akan cuba masuk dalam bab yang pertama, insya-Allah, tentang pengenalan ilmu faraid, ilmu pusaka pada malam ini. Jadi kalau ada yang berminat nak mengaji sambil berkitab, boleh cari buku di mana-mana kedai, tanya buku pusaka atau faraid. InsyaAllah perbahasanya tak jauh lari daripada apa yang ada dalam buku ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum memulakan tajuk pusaka dan semua ilmu yang ingin diceburi terlebih dahulu, hendaklah dikenal pasti apakah tajuk perbincangan, atau lebih dikenali dengan pengenalan asas 10 perkara yang akan dimuatkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan apa yang diingini tercapai insya-Allah. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Asy-Syabbani, sesungguhnya pengenalan setiap ilmu 10 perkara. Ini syair. Yang pertama definisi, yang kedua perbincangan, yang ketiga kemudian faedah, yang keempat kelebihan, yang kelima nisbah serta pengantar cara, yang keenam gelaran, yang ketujuh petikan, yang ke-8 hukum syarak, yang ke-9 masalah. Setengah daripada setengahnya memadai. Barang siapa yang mengetahui kesemuanya akan mendapat kemuliaan. Yang pertama tadi definisi. Apa yang dikatakan definisi? Dalam fiqh waris ataupun warisan dan ilmu hisab adalah merupakan sebagai jalan mengetahui pusaka si mati daripada harta ataupun hak-hak si mati. Dan kita akan masuk dalam perbincangan. Apa yang kita bincangkan? Kita akan bincangkan tentang harta pusaka si mati. Dan apa pula faedahnya? Mampu untuk membahagikan harta ataupun hak-hak kepada waris si mati. Ini faedah kenapa kita nak belajar tentang faraid. Supaya kita tahu berapa bahagian waris-waris yang berhak. Kelebihannya banyak yang telah Nabi SAW sabdakan. Antaranya sabda Rasulullah SAW, "Ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas, fa innahu nisful ilm wa huwa awwalu ilmun yulza'u min ummati." Hadis riwayat Ibnu Majah dan juga Hakim. Yang bermaksud, pelajarilah ilmu faraid serta ajarilah kepada manusia, kerana ia merupakan separuh daripada ilmu, dan ia juga merupakan ilmu yang pertama diangkat daripada umatku. Dan kita akan bincangkan juga dalam perkara nisbah, iaitu nisbahnya dengan ilmu-ilmu yang lain ialah ianya merupakan sejumlah daripada ilmu syariat Islamiah. Pengantara cara
Yang dikatakan pengasas ilmu faraid ini adalah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lepas kita dah bincangkan dalam surah An-Nisa ayat 10, 11, 12, 13, 14. Kita dah bincangkan ayat-ayat berkaitan tentang faraid yang mana boleh dikatakan 99% penentuan faraid ini langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada ulama, bukan daripada para imam. Ada pula ulama mengatakan bahawa ia merupakan kajian daripada ulama mujtahid. Kesimpulan yang dapat diambil daripada perselisihan ini ialah asal ilmu ini merupakan daripada wahyu yang turun ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa hukum yang lain merupakan kajian daripada ulama al-mujtahid. Gelaran ilmu ini banyak sekali, antaranya ilmu hisab ataupun ilmu mawarif ataupun ilmu pusaka. Semua sama yang memberi maksud faraid. Hukum syarak menjadi fardu ain mempelajarinya jika tidak ada orang yang mampu mempelajarinya. Seandainya dalam karya kita tak ada yang mampu ataupun tak ada yang tahu, maka pada ketika itu jatuh hukum fardu ain ke atas setiap ahli karya. Dan menjadi fardu kifayah jika ada orang yang lain selain daripada di kalangan ahli karya mampu mempelajarinya. Dan sumber ataupun petikan ilmu faraid ini adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' para sahabat. Dan perkara yang ke-10 tentang masalah. Masalah yang terkandung di dalam ilmu ini seperti perbincangan 1/2. Dibahagikan kepada 5 golongan dan sebagainya. Nanti kita akan masuk dalam perkiraan. Dan kalau boleh insya-Allah nanti akan datang, saya minta kalau ada whiteboard dengan makul, sebab nanti kita akan masuk bab yang berbincangkan tentang perkiraan. Antara hikmah ilmu pusaka Islam ini ialah Islam menjadi harta warisan kepada waris si mati kerana menghormati hak individu seseorang manusia. Difardukan warisan kepada orang yang paling hafir disebabkan kaum kerabat dan sanak saudara sahaja yang akan menolong apabila ia dalam keadaan sempit dan susah atau sebagainya. Hikmah faraid ini dapat dekat anak, dapat dekat isteri, dapat dekat ayah, dapat dekat ibu. Sebab apa? Sebab kaum kerabat inilah yang banyak membantu kita sekiranya kita berada dalam kesempitan. Ini hikmah. Hikmah bukan tujuan, tetapi hikmah ni rahsia di sebalik tuntutan faraid ini dapat memberi kegembiraan ataupun mengeratkan hubungan antara kaum kerabat. Dijadikan setiap seorang kadar yang tertentu untuk mengelakkan terjadinya pergaduhan dan perselisihan faham, sehingga boleh menyebabkan tidak bertegur sapa, bunuh-membunuh dan sebagainya. Oleh itu syarak menetapkan kadar yang tertentu untuk setiap orang yang menerima harta warisan. Hak perempuan kurang daripada lelaki disebabkan lelaki adalah ketua bagi sesebuah keluarga dan bertanggungjawab pada keluarga tersebut. Maka syarak menetapkan bahawa lelaki mendapat lebih daripada perempuan kerana ia memerlukan banyak duit ataupun harta bagi mengendalikan sesebuah keluarga. Kita dah bincangkan tentang ayat-ayat Al-Quran berkaitan tentang faraid sebelum ni. Jadi antara sebab turunnya ayat-ayat berkaitan tentang faraid, banyak ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang sebab turunnya ayat mawarif ataupun tentang faraid. Dan disebutkan beberapa sebab di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih mereka, telah mengadu isteri dan 2 orang anak perempuan Sa'ad bin Rabi' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa adik kepada Sa'ad telah mengambil segala harta peninggalan Sa'ad yang telah terbunuh dalam peperangan Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat tentang faraid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada adik Sa'ad
supaya memberikan kepada isteri Sa'ad 1/8 dan juga kepada 2 orang anak perempuan Sa'ad 2/3 dan selebihnya diberikan kepada adik Sa'ad. Ini antara sebab turun ayat berkaitan tentang faraid. Ketika berlakunya peperangan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi' dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud. Sahabat ini syahid, meninggal dunia dalam peperangan. Maka adik Sa'ad ini mengambil semua harta yang dimiliki Sa'ad. Tidak diberikan sedikit pun kepada isteri dan anak-anak. Maka isteri Sa'ad ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu. Maka turun ayat berkaitan tentang faraid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada adik Sa'ad supaya diberikan kepada isteri sebanyak 1/8 dan kepada 2 orang anak sebanyak 2/3. Dan selebihnya barulah adik Sa'ad ini dapat. Dalam riwayat lain, ayat ini diturunkan ke atas isteri Abdul Rahman yang dikenali sebagai Ummul Qahti, yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai harta warisan yang diambil oleh adik lelaki Abdul Rahman tanpa meninggalkannya walaupun sedikit kepada waris perempuan. Maka turunlah ayat ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada adik Abdul Rahman supaya memberikan juga kepada isteri Abdul Rahman dan juga adik perempuan mereka. Walau apapun sebab turunnya ayat ini, jelas dapat dilihat turunnya disebabkan kerana menghalang perempuan daripada menerima harta warisan si mati. Jadi sekarang kalau ada perempuan yang panas telinga, ustaz bolehlah kata ustaz lelaki, ini bukan sebab soal saya lelaki. Seandainya kalau saya wanita sekalipun, hukum tetap hukum, syariat tetap syariat. Sebelum turun ayat tentang waris, tentang faraid ini, pada zaman jahiliyah dahulu, orang wanita tak boleh mewarisi harta pusaka. Sekiranya berlaku kematian, maka kaum kerabat, adik-beradik, lelaki sahaja yang dapat mewarisi harta pusaka. Maka oleh sebab itu, maka turunlah ayat ini untuk memberi hak kepada wanita. Tadi kita dah bincangkan hikmah sebab apa lelaki lebih. Sebab lelaki ini ada tanggungjawab yang besar. Lelaki ini ada tanggungjawab kepada keluarga dia berbanding dengan perempuan. Walau bagaimanapun perempuan tetap dapat. Dan kata keadilan Allah Subhanahu wa taala menentukan yang mana sebelum diturunkan ayat tentang faraid, wanita tak dapat langsung. Wanita tidak berhak untuk mewarisi harta peninggalan suami ataupun ayah ataupun kaum keluarga dia. Maka turun ayat tentang faraid yang memberi keadilan kepada wanita. Intipati daripada ayat di atas, hukum mengenai anak lelaki dan juga anak perempuan. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Yang bermaksud Allah mensyariatkan bagi kamu tentang pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, yaitu bahagian seorang lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dalam arti kata lain, dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih daripada 2 orang, sama ada 3, 2, 4 atau lebih, maka bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka ia memperolehi 1/2 daripada harta peninggalan ayahnya. Jelas ayat ini diturunkan oleh Allah dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan boleh semak Al-Quran
dan boleh sama-sama kita tengok, lihat terjemahan dan tafsirnya. Ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11, ke-12, ke-13, ke-14. Manakala hukum mengenai kedua ibu bapa, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abwahu fali ummihi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Yang bermaksud, dan untuk dua orang ibu bapa masing-masing mendapat 1/6 daripada harta yang ditinggalkan sekiranya yang meninggal itu mempunyai anak. Seorang lelaki ada ayah, ada mak, tak ada anak, maka ayah dan juga ibu akan mendapat 1/6. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu bapanya sahaja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Yang meninggal anak tunggal, ada ibu, ada ayah, maka ibu mendapat 1/3. Yang meninggal ada anak, maka ibu mendapat 1/6. Yang meninggal tak ada anak, tapi ada saudara, yang ibu akan dapat 1/6. Manakala ayah 1/6. Selebihnya diberikan kepada adik-beradik, saudara seibu sebapa, dengan nisbah 2 bahagian lelaki dan 1 bahagian perempuan. Apa ayat yang mengaitkan tentang hutang perlu didahulukan daripada wasiat? Kalau kita lihat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, 12, ayat ini berturutan. Mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Yang bermaksud pembahagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat atau sesudah dibayar hutangnya. Sebab itu tadi 4 perkara. Yang pertama pengurusan jenazah, yang kedua hutang si mati, yang ketiga wasiat si mati sekiranya ada, yang keempat barulah pembahagian faraid. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membahagikan harta pusaka ataupun harta faraid. Apa dalilnya? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Yang bermaksud tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat ataupun banyak manfaat bagimu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada kita. Di kalangan ayah, ibu dengan anak-anak kita, mana yang lebih baik ataupun banyak manfaatnya buat kita. Maka Allah sendiri yang menentukan dalam urusan pusaka. Manakala bagi hukum kedua suami isteri, dalam surah An-Nisa juga, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Yang bermaksud, dan bagimu suami-suami 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika yang meninggal itu perempuan, ada suami, tak ada anak, maka suami akan mendapat 1/2. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu, iaitu suami, mendapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah dibayar hutangnya. Kalau si mati ni tadi perempuan, ada anak, tak kira sama ada anak bersama dengan suami ketika meninggal ataupun anak bersama dengan suami yang lain. Dalam arti kata lain, suami isteri ni berkahwin, lelaki dengan janda ada anak. Meninggal perempuan ni, tetap suami dapat 1/3.
Sebab apa? Si mati ada anak. Walaupun bukan dengan anak dengan laki, suami semasa mati. Maka para isteri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Bagi isteri pula, sekiranya berlaku kematian suami lelaki, tak ada anak, sama keadaan juga, sama ada anak bersama dengan isteri semasa kematian ataupun anak dengan isteri terdahulu. Kalau tak ada anak, maka isteri akan mendapat 1/4. Para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Ayat Al-Quran tentang hukum saudara lelaki dan perempuan seibu. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus. Fa in kanu aktsara min ba'di dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Yang bermaksud jika seseorang meninggal dunia, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ini dalam istilah faraid dikatakan kalalah. Kalalah ni adalah satu istilah yang mana si mati ini tak ada ayah, tak ada ibu dan ke atas, atau nenek dan ke atas, dan juga tak ada anak, tak ada cucu. Ini yang dikatakan istilah kalalah. Seorang yang meninggal dunia tak ada ayah dan ke atas, ibu dan ke atas, dan juga tak ada anak dan ke bawah. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing daripada kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersekutu atau berkongsi dalam yang 1/3 itu. Ini dalam hal saudara seibu. Kita akan masuk nanti apa yang dikatakan ashabul furud, ahli waris. Ada saudara seibu sebapa, ada saudara sebapa, dan ada saudara seibu. Ayat ini khusus tentang saudara seibu. Bezanya, saudara seibu dan juga saudara seibu sebapa. Saudara seibu sebapa dapat dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Adapun saudara seibu, mereka berkongsi sama rata. Kalau ada 2 orang, lelaki seorang, perempuan seorang, saudara seibu, ada 2 juta contoh, maka bahagian mereka seorang 1 juta, seorang 1 juta. 1/6 daripada harta peninggalan si mati. Tapi kalau lebih daripada seorang, 2, 3, 4 saudara seibu semuanya, tak kira lelaki atau perempuan, maka bahagian mereka 1/3 dan dibahagikan sama rata, bukan dengan nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Ini bagi kes saudara seibu. Makna kalalah, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah ini mra'un halaka laisa lahu walad. Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu, yaitu Muhammad, tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak. Makna kalalah ialah seorang mati tidak meninggalkan asal dan furuk waris, yaitu bapa atau termasuk dalam kelompok asal. Furuk pula anak, cucu dan ke bawah. Hutang dan wasiat yang memudaratkan tidak diterima dan tidak ditunaikan. Apa dalilnya? Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim.
Yang bermaksud sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar daripada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha menyantun. Berkaitan tentang hukum saudara lelaki dan saudara perempuan seibu sebapa ataupun sebapa sahaja. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kanat tathnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Azan patutnya. Terlepas azannya gitu. Patutnya azan dulu tadi. Okey, apa makna ayat ini tadi? Tentang hukum saudara lelaki dan juga saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara seibu ataupun saudara sebapa. Sama bapa, lain mak. Ataupun sama mak, sama bapa. Yang tadi saya terangkan tadi tentang kalalah, tentang keadaan saudara seibu sahaja. Yang mana tak ada nisbah dua dan juga satu, lelaki dan juga perempuan, sama rata. Akan tetapi bagi keadaan saudara seibu sebapa dan juga sebapa, apa kata Allah dalam ayat tadi? Yang bermaksud mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, iaitu jika seseorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Meninggal dunia, ada saudara perempuan seorang, maka saudara perempuan ini tadi akan dapat 1/2. Dan saudaranya yang lelaki mempusakai seluruh harta si mati jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri daripada saudara-saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian 2 orang saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu tidak sesat, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau yang meninggal dunia ada saudara perempuan seorang, maka saudara perempuan seorang akan dapat 1/2. Kalau ada saudara perempuan 2 orang atau 3, ya, adik-beradik. Saudara ni adik-beradik seibu sebapa dan juga sebapa. Yang tadi kita bincangkan saudara seibu sahaja. Yang ini dalam hal saudara seibu sebapa, adik-beradik lah. Seibu sebapa ataupun sebapa. Ada perempuan seorang je, maka akan dapat 1/2. Kalau 2 orang perempuan, dapat 2/3. Dikongsi sama mereka. 3, 4, 5 semua perempuan, sama juga dapat 2/3. Kalau ada lelaki sahaja seorang, maka dia akan dapat semua. Kalau ada lelaki 2 orang, 3 orang atau lebih, dapat semua, dibahagikan sama mereka sama rata. Tapi kalau ada lelaki dan juga perempuan, anak tak ada, ada saudara sahaja, adik-beradik seibu sebapa, lelaki ada, perempuan pun ada, maka diberikan mereka dengan nisbah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Sebelum kita masuk dalam bab seterusnya tentang sejarah ilmu pusaka, ada soalan tak tentang faraid? Kalau tak ada, kita masuk sedikit, kemudian kita akan habiskan insya-Allah. Bab seterusnya tentang sejarah ilmu pusaka.
Pada zaman jahiliyah, harta pusaka hanya diberikan kepada pihak lelaki yang dewasa sahaja. Manakala perempuan dan juga kanak-kanak tidak diberikan harta pusaka. Berkata orang Arab jahiliyah ketika itu, bagaimana kami hendak berikan harta pusaka kami kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda dan tidak pernah membawa pedang dalam pertempuran dan tidak pernah membunuh seterunya atau musuhnya. Maka mereka menegah kaum perempuan, iaitu kaum ibu, daripada mewarisi harta seperti mana yang ditegahkan kepada kanak-kanak yang kecil. Ini sejarah zaman jahiliyah dahulu. Perempuan dan juga kanak-kanak, tak kira lelaki atau perempuan, dinafikan hak harta bagi kematian ayah ataupun keluarga terdekat mereka. Maka datang turun ayat tentang pusaka, tentang faraid, diberikan keadilan. Tidak kira sama ada kanak-kanak ataupun dewasa, ada bahagian dan hak dia dalam harta pusaka. Pada zaman kebangkitan Islam, pembahagian pusaka mengikut janji setia ke atas tolong-menolong dua orang, mengikat janji dengan bersumpah tolong-menolong antara satu sama lain semasa hidup mereka. Ini sebelum kebangkitan Islam. Pusaka ni, kalau contoh saya ada kawan baik, kawan rapat, nama Imam Hakim contoh. Mam, kalau saya mati nanti, kita janji ni, bersumpah setia, kalau saya mati harta saya kau ambil semua. Begitu juga dia. Kalau dia meninggal, harta dia semua saya dapat. Ini sebelum kebangkitan Islam. Sejarah pembahagian pusaka dulu zaman jahiliyah. Apabila salah seorang mati, maka sahabat yang menolong itulah warisnya yang berhak mendapat pusaka, walaupun ianya bukan Islam, walaupun bukan Islam sekalipun. Ini sebelum kedatangan Islam, sebelum kebangkitan Islam. Kemudian kaedah ini diubah semasa Nabi Muhammad SAW berpindah ke Madinah. Ketika mana dua orang Muslim, salah seorang daripadanya waris kepada sahabatnya, walaupun ianya orang lain dan bukan daripada ahli keluarganya. Kemudian perintah tersebut dinasahkan. Apa makna nasah? Dibatalkan, dihapuskan. Tinggallah pusaka itu menurut wasiat yang diwajibkan ke atas seorang Muslim berwasiat sahaja kepada kedua ibu bapa dan ahli keluarganya. Ini juga ketika sebelum turun ayat tentang faraid, yang mana harta pusaka diberikan kepada yang diwasiatkan. Kepada siapa? Kalau tak ada wasiat, tak adalah penerima. Sebelum turunnya tentang faraid ini, ketika zaman Rasulullah SAW berlaku juga, harta itu diberikan berdasarkan wasiat seseorang. Sebelum mati, harta aku yang dekat sini, yang dekat ujung kampung tanah ni nanti aku wasiatkan kepada ayah, kepada ibu, kepada anak contoh. Maka selepas kematian diberikan mengikut wasiat yang dibuat si mati. Kemudian kaedah yang diperintahkan ini juga dinasahkan dengan ayat pembahagian pusaka seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Yang bermaksud Allah telah berpesan kepada kamu tentang pembahagian harta pusaka kamu kepada anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Jadi kalau kita lihat sejarah sebelum turunnya ayat tentang faraid ini, apa yang berlaku? Wanita dan juga kanak-kanak dinafikan hak mereka. Kemudian berlaku lagi satu keadaan ketika dua orang berjanji, bersumpah setia. Aku mati nanti, harta aku semua kau ambil. Dinasahkan ketika itu. Dengan mana? Dengan ketika keadaan seseorang mewasiatkan hartanya kepada siapa. Kemudian keadaan itu juga dinasahkan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang faraid. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang perempuan panas telinga kata faraid ini tidak adil, lihat keadaan sebelum turunnya ayat. Bagaimana keadaan ketika mana isteri sahabat Nabi Sa'ad bin Rabi'
yang mati sama-sama dalam peperangan Uhud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut dinafikan hak dia, maka turun ayat untuk memberikan hak kepada perempuan dan kanak-kanak. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi dalam bab seterusnya, bab tentang tarikah, iaitu harta peninggalan. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun, anda terkasar bahasa, terkurus hati tuan-tuan dan juga puan-puan, terutamanya perempuan lah. Sebab Faraid ni perempuan ni dia, sebab bahagian dia sikit. Tapi inilah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Tilka hududullah. Yang demikian itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan ketentuan saya, bukan ketentuan ulama, tetapi adalah ketentuan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, macam mana Ustaz kalau kami kalau buat faraid ini adik-beradik bergaduh, Ustaz, macam mana Ustaz? Boleh ambil kaedah taharus tadi. Ambil kaedah taharus tadi dengan niat untuk mengeratkan hubungan adik-beradik, dengan niat kasih sayang. Kak, bahagian saya ada lebih, selepas ditentukan faraid ini saya bagi ke akak, bagi kita sama rata. Boleh, tak ada masalah. Dengan syarat tadi 3. Yang pertama, mestilah akil balik orang yang memberi itu. Dia nak kurangkan bahagian tu, dia kena akil dan juga balik. Kalau akil balik ini dalam Islam, lelaki apabila keluar mani ataupun mimpi. Kalau perempuan tandanya haid. Cuma dalam undang-undang negara kita berumur 18 tahun dan ke atas barulah berhak. Yang kedua, syarat dia mestilah tahu dulu bahagian dia dalam faraid. Tak boleh terus bagi tanpa tahu bahagian dia. Takut-takut nanti lepas 5 tahun, 10 tahun dah bagi, kemudian dia dapat tahu pula, oh bahagian aku kalau ikut faraid banyak ni rupanya. Menyesal aku bagi, katanya. Timbul penyesalan. Sebab apa? Tak tahu bahagian dia berapa, terus bagi. Dan syarat yang ketiga, dengan kerelaan, bukan kerana paksaan. Tapi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kalau benda ini, perkara ini masyarakat faham, saya yakin tidak akan berlaku pergaduhan, tidak akan berlaku pertelingkahan, permusuhan antara ahli keluarga. Yang menjadi isu puncanya adalah sebab tak tahu, tak faham. Semalam kemarin tak ingat saya ada keluar dekat berita tentang 12 adik-beradik memberikan hartanya, warisan daripada ibu, arwah ibunya kepada ayahnya. Semua sepakat. Dalam komen-komen tu saya tengok ramai yang memuji. Alhamdulillah. Bukan senang nak jumpa 12 adik-beradik ni sepakat bagi semua harta peninggalan arwah ibunya kepada ayahnya. Wallahu a'lam, kita tak tahu sama ada mereka dah tentukan dahulu ataupun tidak dalam faraid. Kalau tentukan, alhamdulillah, maka itu dibenarkan. Konsepnya, ini bahagian saya bagi ke orang. Ini dah jadi hak saya hibahkan kepada orang lain. Boleh dibenarkan. Yang jadi masalah tidak berlaku kepada kita dulu, tetapi terus kepada orang lain. Sedangkan perpindahan harta itu kepada kita dengan kaedah faraid ini adalah ketentuan Allah, syariat Allah, suruhan Allah, tapi kita tak laksanakan. Baiklah, itu saja. Baik, itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun sekali lagi. Andai terkasar bahasa, terkuras hati, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.